Kerajaan Sabah yakin Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan pembayaran tuntutan pemulangan hak 40% hasil Sabah. Perkara itu diputuskan menerusi proses perundangan dan ia termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata, setakat ini jumlah bayaran yang akan diterima masih belum dimuktamadkan. Namun perbincangan di peringkat jawatan kuasa sedang giat dijalankan. Di peringkat pegawai dia orang ada mesyuarat, jadi ongoing dan sudah mesyuarat baru-baru ini. Dan saya yakin kita akan dapat hasil ataupun pembayaran yang akan dilakukan nanti oleh Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Jelajah Kebun Dapur Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah di Padang Istiadat Tuaran. Datuk Haji J yakin hasil perbincangan berterusan antara kerajaan negeri dan persekutuan akan menghasilkan keputusan positif termasuk pelaksanaan pembayaran dalam masa terdekat. Pada 17 Oktober lalu, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memutuskan kerajaan persekutuan mempunyai kewajipan untuk mengadakan semakan dan membayar semula hak tuntutan 40% hasil bersih yang diperoleh dari Sabah. RM559.85 juta diperuntukkan bagi memperkukuh keterjaminan makanan serta meningkatkan kadar sara diri SSR tanaman makanan. Ia selaras dengan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0 yang meletakkan sektor pertanian sebagai antara 3 tonggak utama pertumbuhan ekonomi negeri. Sektor ini bukan sahaja menyediakan sumber makanan kepada rakyat, malah menjadi penyumbang penting kepada pendapatan serta peluang pekerjaan terutamanya di kawasan luar bandar. Ini adalah sejajar dengan usaha kerajaan untuk memperkukuh keterjaminan makanan dan meningkatkan kadar sara diri tanaman makanan di Sabah. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan pelancaran Jelajah Kebun Dapur di Tuaran. Jelajah Kebun Dapur akan dilaksana di seluruh negeri menerusi pendekatan mentor-menti bagi membimbing komuniti setempat, termasuk golongan belia mengaplikasikan teknik pertanian pintar berasaskan inovasi dan teknologi. Sementara itu, usaha memperkasa ekonomi luar bandar melalui aktiviti pertanian berskala kecil di kawasan rumah terus dipergiat. Ia dilaksana menerusi program Jelajah Kebun Dapur Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI tahun 2026. Program ini mensasarkan sebagian besar penduduk luar bandar supaya mereka mengusahakan kawasan tanah di sekeliling rumah, bukan sahaja untuk aktiviti pertanian tetapi juga untuk peternakan ayam, itik, kambing dan juga ikan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan inisiatif ini akan dapat meningkatkan pendapatan mereka sekeluarga. Program Mentor Menti akan diperkenal bagi membimbing peserta yang berhasrat mengembangkan kebun dapur ke skala komersial, merangkumi aspek teknikal, pembiayaan institusi keuangan serta pemasaran digital. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Kopex disaran menerokai bidang baharu bagi menjana pendapatan lebih mampan. Ini termasuklah dalam bidang pelancongan dan peruncitan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin optimis dengan kepimpinan profesional Kopex, ia diyakini mampu meneroka idea baharu termasuk potensi penyertaan dalam pasaran saham pada masa hadapan. Supaya explore pelbagai aktiviti, bukan hanya aktiviti-aktiviti yang core business mereka tetapi aktiviti-aktiviti lain yang menjurus kepada untuk penjanaan pendapatan koperasi dalam bidang ekonomi, pelancongan. Lebihnya saya minta mereka explore untuk buka supermarket. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan premis KK Klinik di Sembulan. Pelancaran premis berkenaan antara langkah baharu Kopex dalam menerokai sektor perniagaan selain perniagaan terasnya sebagai koperasi kredit. Bagi membanteras jenayah rentas sempadan menjelang musim perayaan terutama di perairan Tawau, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Tawau akan memperketat kawalan sempadan menerusi 4 operasi khas.
Kita mengadakan OPS untuk membentas jenayah rentas sempadan agar barang-barang kawalan, kesalahan jenayah lain tidak dibolosi ke negara jiran. Dan kita akan melancarkan besar-besaran dan tanpa kompromi di sempadan, membuat pemeriksaan yang rapi. Beliau ditemui pada program Hari Terbuka sempena ulang tahun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia peringkat Zon Maritim Tawau yang dihadiri lebih 1,000 pengunjung. Ini merupakan salah satu daripada platform yang baiklah yang dianjurkan, yang diadakan oleh pihak APMM. Dalam hari terbuka hari ini, kita boleh tengok bagaimana aset-aset yang dipamerkan. Secara peribadi, saya melihat hari terbuka ini patut diteruskan lagi untuk edisi seterusnya. Hari Terbuka Maritim Malaysia ni pertama sekali kami datang. Ini merupakan satu pengalaman yang menarik sebab dekat sini disediakan juga peluang untuk naik bot dan boleh tengok senjata-senjata kumpulan maritim lah. Pihak berkuasa tempatan PBT akan mengadakan sesi taklimat bersama peniaga Bazar Ramadan. Taklimat akan memberi fokus kepada garis panduan keselamatan makanan dan pengurusan sisa. Mereka lah yang akan melaksanakan kempen tentang peraturan-peraturan ini dan peniaga pun faham. Cuma saja mereka akan mendaftar sebagai peniaga di majlis daerah masing-masing. Dan saya juga sebaik saja diamanahkan menjadi Menteri KKTP, saya meminta agar semua PBT menjaga dua perkara. Satu, kebersihan, kedua, keindahan pekan masing-masing. Penyediaan kemudahan surau di kawasan bazar yang jauh dari masjid dan surau juga akan diperhalusi. Perbincangan bersama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, PBT dan agensi berkaitan akan diadakan. Datuk Arifin yang juga adun membakut turut mengadakan ziarah Tahun Baharu Cina dan pelancaran Pesta Tanglong di Pekan Membakut. Program memasuki tahun keempat ini turut mendapat sambutan menggalakkan dengan lebih 200 tanglong dipasang tahun ini. Kempen derma darah sempena Karnival Tahun Baharu Cina di Menumuk mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat sekaligus membantu menampung keperluan bekalan darah di Hospital Kuala Penyu. Ya, mungkin kita akan teruskan program ini sebab program ini adalah salah satu untuk membantu pihak hospital dan juga membantu kita punya masyarakat daerah Kuala Penyu dan Menumuk inilah. Berdasarkan laporan hospital, beberapa pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap thalassemia yang memerlukan bekalan darah secara berkala. Darah O, kumpulan darah O. Jadi kami tengah sangat kritikal, jadi kami menjemput mana-mana yang berkelayakan untuk menderma boleh tampil ke hadapan untuk datang dan menderma di mana-mana hospital yang berdekatan. Saya darah O. So darah O ni kan banyak diperlukan. So saya rasa salah seorang yang terpilih lah. Happy kan kos O kan. So saya harap ramai lagi orang yang di luar sana yang tampil. Pembinaan hotel bertaraf 5 bintang di Kuala Penyu dijangka membawa limpahan ekonomi kepada daerah berkenaan, termasuk kira-kira 1,000 peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Okey, Kelampit ni kalau ikut jadual ialah dia terliwat sikit pasal COVID dulu. Dan saya dipahamkan dalam bulan April ni diorang akan buka untuk diorang sendiri dulu. Lepas itu dalam bulan September ni diorang panggil yang berhormat Ketua Menteri Sabah untuk pembukaan untuk merasmikan Kelampit di Tanjung Aru. Datuk Limus turut melancarkan e-brosur Guide to Kuala Penyu sebagai inisiatif digital untuk mempromosikan potensi pelancongan pesisir barat Sabah ke peringkat global. Memang kita menjangkakan akan lebih ramai orang akan mengenali Kuala Penyu lebih dekat lagi. Dan di samping itu juga seperti Pekan Daerah Menumuk ni merupakan salah satu tempat yang baru untuk kita perkenalkan kepada dunia luar. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama dengan Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.